Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, seterusnya kita pergi kepada bab yang keempat berkaitan dengan struktur pasaran, penentuan harga dan juga output. Okey, pelajar boleh lihat berkaitan dengan 4.1 iaitu konsep hasil dan juga untung. Okey, pertama sekali pelajar kena tahu dalam jumlah hasil, okey, di mana jumlah hasil simbol dia adalah TR. Okey, apa maksud dia? Jumlah pendapatan ataupun bayaran yang diterima oleh firma daripada sejumlah kuantiti keluaran yang dijual. Okey, ini dia punya rumus. TR sama dengan P darab Q, iaitu TR ni adalah jumlah hasil, P harga dan juga Q adalah kuantiti. Okey, kedua, pelajar kena tahu hasil purata. Okey, apa dia konsep untuk hasil purata ini? Okey, hasil jualan per unit output atau keluaran. Okey, apa dia punya simbol? Adalah AR sama dengan TR bahagi dengan Q, iaitu jumlah hasil bahagi dengan kuantiti. Okey, seterusnya kita melihat kepada hasil sud iaitu MR. Okey, apa dia? Adalah melihat kepada perubahan jumlah hasil akibat daripada tambahan jualan satu unit keluaran. Okey, maksud di sini tambahan ni adalah perubahan. Okey, maka dia punya rumus adalah MR sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Okey, setelah pelajar mengetahui apa dia konsep hasil, okey, dalam subtopik ini juga pelajar perlu tahu berkaitan dengan untung. Okey, untung ni, okey, dalam sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan 4 faktor pengeluaran: tanah, buruh, modal dan juga usahawan. Okey, jadi dekat sini untung ni adalah merujuk kepada faktor pengeluaran usahawan. Okey, jadi dia adalah ganjaran kepada usahawan kerana apa? Kerana usahawan ni sanggup menanggung risiko ketidakpastian. Okey, jadi untung ni macam mana nak kira? Adalah kita lihat perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos, iaitu TR tolak dengan TC. Okey, ini dia punya rumus lah, iaitu ini simbol untung sama dengan TR tolak dengan TC. Okey, pelajar akan tahu sama ada firma tu mengalami untung ataupun kerugian. Okey, untung ni pula ada dua jenis, iaitu untung perakaunan dan satu lagi untung ekonomi. Okey, apa dia untung perakaunan? Iaitu perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos eksplisit. Kos ni dia ada dua, iaitu kos eksplisit dan kos implisit. Kos eksplisit ni adalah kos yang nampak, contohnya upah kepada buruh. Okey, dan satu lagi adalah berkaitan dengan kos implisit, iaitu kos yang tak nampak. Contoh dia macam rumah milik sendiri dijadikan satu syarikat perniagaan, ataupun kereta sendiri dijadikan sebagai kereta sewa. Itu adalah kos implisit. Okey, jadi untuk untung perakaunan hanya melihat kepada perbezaan antara jumlah hasil tadi dengan kos eksplisit, iaitu ini dia punya persamaan TR tolak dengan kos eksplisit. Okey, untuk untung ekonomi pula dia melihat kepada perbezaan antara jumlah hasil tadi dengan jumlah kos eksplisit dan kos implisit, iaitu TR sama dengan okey, jadi kat situ untung ekonomi adalah TR tolak dengan kedua-dua kos tadilah, kos eksplisit dan juga kos implisit. Okey, setelah pelajar tahu berkaitan dengan untung tadi, okey, seterusnya kita pergi kepada struktur pasaran. Okey, di mana struktur pasaran di sini pelajar kena tahu ada 3, iaitu pasaran persaingan sempurna. Okey, dan
pasaran monopoli beserta dengan pasaran persaingan bermonopoli. Okey, untuk pasaran monopoli dengan pasaran persaingan bermonopoli ni, okey, itu adalah pasaran persaingan tak sempurna. Okey, jadi pertama sekali kita lihat dari segi definisi. Okey, untuk pasaran persaingan sempurna, okey, struktur pasaran mempunyai banyak firma. Okey, dan barang yang dijual pula adalah sama dan ataupun nama lain dia homogen. Okey, berbeza untuk pasaran monopoli. Okey, struktur pasarannya hanya melibatkan sebuah firma sahaja dan barangan ni dijual adalah tidak melibatkan pengganti hampir ataupun tidak ada barang pengganti lain untuk pasaran monopoli. Okey, bagi pasaran persaingan bermonopoli pula, struktur pasarannya adalah banyak, sama seperti PPS, tapi dari segi jualan barang pula adalah barang yang berbeza. Okey, itu dari segi definisi. Okey, seterusnya pelajar boleh lihat berkaitan dengan dia punya ciri-ciri. Pertama kita nak lihat dari segi bilangan firma itulah. Okey, untuk pasaran persaingan sempurna, okey, bilangan firma dia adalah melibatkan firma yang banyak dan kebanyakan daripada firma ataupun pengeluar ni adalah firma-firma yang kecil. Okey, untuk pasaran monopoli pula, dia terdiri daripada sebuah firma ataupun nama lain dia adalah pengeluar tunggal. Okey, bagi pasaran persaingan bermonopoli pula, sama macam PPS, dia banyak firma, tapi tidaklah sebanyak PPS firma dia. Okey, jadi di mana setiap firma ni saling tidak bekerja sama. Okey, seterusnya kita nak melihat kepada ciri yang kedua. Okey, dari segi keluaran barangan tadi. Okey, untuk PPS, firma PPS mengeluarkan keluaran barangan iaitu ada pengganti hampir ataupun barang yang sama iaitu homogen. Okey, untuk monopoli pula, pasaran monopoli, okey, keluaran barang ni tidak mempunyai barang pengganti. Okey, bagi bermonopoli pula, pasaran persaingan bermonopoli pula, okey, keluarannya barang tersebut adalah keluaran yang berbeza. Okey, dari segi ciri yang seterusnya iaitu kebebasan keluar masuk pasaran pula. Untuk PPS, firma bebas keluar masuk pasaran. Okey, bagi monopoli pula, okey, dari segi kebebasan keluar masuk pasaran adalah tidak bebas. Okey, manakala untuk bermonopoli sama seperti PPS, dia bebas keluar masuk pasaran. Okey, seterusnya pelajar boleh melihat dari segi penentuan harga. Okey, untuk PPS, firma tiada kuasa untuk menentukan harga kerana PPS firmanya hanya penerima harga sahaja, iaitu di mana harga ni ditentukan oleh pasaran. Okey, yang kedua untuk pasaran monopoli pula, okey, firma adalah penentu harga. Jadi dia ada kuasa untuk tentukan harga tu tinggi ataupun rendah. Okey, seterusnya untuk firma untuk pasaran persaingan bermonopoli pula, firma ni mempunyai sedikit sahaja kuasa dalam menentukan harga. Dia takkan sama seperti monopoli tadi, tapi dia ada sedikit kuasa untuk tentukan harga. Okey, seterusnya ciri yang terakhir kita boleh lihat dari segi persaingan bukan harga. Untuk PPS tidak ada persaingan bukan harga kerana barangan yang dihasilkan pun sama jenis iaitu homogen. Okey, yang kedua untuk monopoli pula tidak perlu persaingan bukan harga kerana dia menguasai sesuatu barangan tersebut, jadi tidak perlulah untuk keluarkan modal untuk membuat pengiklanan yang terlalu
besar. Ya, sebab dia punya produk tu dah terkenal. Okey, dan seterusnya kita tahu untuk monopoli ni barangan dia adalah barangan yang tidak ada pengganti lain. Okey, jadi tidak perlu untuk persaingan bukan harga. Okey, untuk bermonopoli pula perlu melakukan persaingan bukan harga. Okey, kerana tadi barangnya yang berbeza, jadi perlu buat pengiklanan ataupun galakkan jualan. Okey, dan juga buat pembezaan produk dan juga khidmat selepas jualan. Okey, seterusnya kita pergi kepada penentuan output firma dalam jangka masa pendek. Okey, kita tengok. Okey, untuk makluman pelajar, dalam jangka masa pendek, firma ni memperolehi untung lebih normal, untung normal dan juga untung kurang normal ataupun rugi. Tapi sebelum tu kita tengok dulu bagaimana penentuan output firma dalam jangka masa pendek. Okey, ini adalah permintaan industri, iaitu permintaan punya DD dan juga penawaran industri iaitu SS. Okey, jadi inilah yang merujuk kepada keluk firma PPS, di mana keluk ni adalah berbentuk anjal sempurna. Okey, di mana firma PPS ni hanya penerima harga sahaja. Dan dia punya keluk adalah dalam keadaan mendata, di mana selari dengan paksi kuantiti. Dan ia namanya dalam ekonomi adalah anjal sempurna. Okey, jadi keadaan yang mendata ini kita tahu ini adalah firma pasaran persaingan sempurna. Okey, dia punya harga sama dengan DD, sama dengan hasil purata dan sama dengan hasil SUT. Jadi DD sama dengan PP, sama dengan P, sama dengan AR, sama dengan MR. Okey, seterusnya kita pergi kepada penentuan output keseimbangan. Penentuan output keseimbangan. PPS. Okey, macam mana nak tentukan keseimbangan firma dalam jangka pendek ni? Okey, penentuan output keseimbangan ditentukan dengan kita cari dahulu MR sama dengan MC. Jadi persilangan antara MC sama dengan MR. Okey, kat sinilah akan adanya kita perolehi output keseimbangan pada Q0. Pada titik keseimbangan E ni. Okey, harga keseimbangan dia adalah pada P0. Okey, itu dia punya keseimbangan pasaran untuk firma PPS lah. Bila MC sama dengan MR pada titik keseimbangan E ataupun E0, akan kita dapat harga keseimbangan P0 dan kuantiti ataupun output keseimbangan pada Q0. Okey, dalam penentuan output keseimbangan ni, okey, pelajar kena tahu, pelajar bukan sahaja menjelaskan kawasan pada titik keseimbangan E sahaja, tetapi pelajar kena menjelaskan apa berlaku pada Q1 dan apa berlaku pada Q2 dan macam mana Q1 ni kita nak capai pada titik E0 dan Q2 juga macam mana nak capai pada titik E0. Okey, jadi kita akan jelaskan satu persatu. Okey, yang pertama berkaitan dengan pada kuantiti Q1 ni. Okey, berlakunya di mana MR iaitu hasil SUT lebih besar daripada MC. Jadi MR lebih daripada MC. Okey, jadi dekat sini hasil SUT lebih daripada kosut. Jadi apa firma perlu buat untuk capai pada titik ini? Maka perlu tambahkan keluaran.
maka keseimbangan akan capai pada titik E ataupun E0. Okey, harga keseimbangan akan capai semula pada P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, seterusnya pelajar boleh lihat pula apa berlaku pada Q2. Okey, berlaku ketidakseimbangan kan, iaitu di mana MC berada di atas daripada MR. Maksudnya MC lebih daripada MR. Okey, jadi apa perlu buat? Firma perlu kurangkan keluaran. Okey, supaya capai pada titik keseimbangan E ataupun E0, dan kat sinilah baru firma dapat harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, berikutnya kita lihat pula berkaitan dengan keseimbangan firma PPS dalam jangka pendek. Yang tadi saya ada sebut ada 3 untung, iaitu untung lebih normal, untung normal dan untung kurang normal ataupun keadaan rugi. Okey, pertama kita nak lihat untung lebih normal. Okey, sini pertama sekali pelajar kena cari titik keseimbangan E ataupun E0 tadi. Okey, apabila MR bersilang dengan MC, maka keseimbangan tercapai pada titik E. Okey, kat sinilah adanya harga keseimbangan pada P0 dan kuantiti keseimbangan pada Q0. Okey, itu pertama. Yang kedua, bila dah tahu harga keseimbangan dengan kuantiti keseimbangan, okey, proses seterusnya kita nak cari adalah dia punya dia punya untung. Okey, iaitu untung adalah TR tolak dengan TC. Okey, jadi nak dapatkan TR, tengok kelur AR. Kelur AR ni akan dapat TR, iaitu P0 darab dengan Q0. Ni P0 darab dengan Q0. Okey, akan dapatlah kawasan TR ataupun AR sama dengan TR sama dengan AR darab dengan Q0. Okey, ini kawasan TR, iaitu 0, P0, E, Q0. Okey, dah tahu TR iaitu jumlah hasil, kita nak cari pula jumlah kos. Nak cari jumlah kos pula, pelajar kena tengok kelur AC. Ni kelur AC ni, okey, awak cari yang selari dekat E tadi tu, yang bertangen. Okey, tarik tepi. Okey, ni P1. Okey, jadi macam mana nak dapatkan TC? Okey, sama ada AC darab dengan Q0 ataupun P1 darab dengan Q0 yang ini ni. Ini adalah kawasan TC. Okey, jadi itu jumlah kos. Okey, jadi dekat sini tadi kita dapat jumlah hasil besar ni. Itu jumlah kos. Jadi dekat mana kawasan untung? Okey, ini kawasan untung. Sebesar P1, P0, E0, berapa kat situ? E0, F. Jadi itu adalah kawasan untung. Ni. Ini namanya adalah untung lebih normal. Ataupun satu lagi cara yang mudah untuk tahu sama ada itu adalah untung normal, untung lebih normal ataupun rugi, adalah dengan cara, okey, tadi pelajar tahu ini kelur AR mewakili TR dan ini kelur AC mewakili TC. Okey, jadi bila dia punya AR ni berada di atas daripada AC, maka dekat sini dia punya ni dinamakan untung. Bila jumlah hasil lebih daripada jumlah kos, okey, dia untung. Untung ni dinamakan untung lebih normal. Okey, seterusnya kita lihat kepada untung normal.
Okey, untung normal. Okey, pertama sekali tadi kita cari dulu MR bertangen dengan MC pada titik E. Okey, kuantiti pada keseimbangan Q0 dan harga keseimbangan pada P0. Okey, tadi AR nak cari pula jumlah hasil. Okey, nak cari jumlah hasil adalah okey, ni jumlah hasil. Tengok AR. Tengok AR dekat sini. Okey, jadi P0 darab dengan Q0. Dapatlah TR ataupun AR darab dengan Q0. Maka ini adalah kawasan TR 0, P0, E, Q0. Okey, kemudian kita nak cari kawasan TC. Okey, TC dekat sini dia bertangen dengan AR. Okey, jadi sama juga P0 darab Q0. Jadi dia adalah TR sama dengan TC. Bila TR sama dengan TC, untung yang diberi adalah untung normal. Ataupun satu lagi cara mudah yang kita nak lihat adalah dengan cara tengok AR. Okey, mewakili TR tadi. Tengok kalau AC mewakili TC. Pelajar nampak kat sini dia bertangen. Okey, dia bertangen maksudnya okey, TC sama dengan TR dia punya jumlah. Maka untung dia adalah untung normal. Okey, seterusnya lihat kepada untung kurang normal ataupun rugi. Okey, kita lihat yang pertama, untung kurang normal ni okey, adalah dengan melihat keseimbangan pasaran, iaitu MR bersilang dengan MC pada titik E. Okey, dia punya kuantiti keseimbangan adalah pada Q0 dan harga keseimbangan pada P0. Okey, kemudian kita kenal pasti pula dia punya jumlah hasil. Tengok pada kalau AR. Okey, kat sini jadi P0 darab dengan Q0. Maka inilah kawasan jumlah hasil. Okey, seterusnya untuk jumlah kos, tengok kalau AC kat sini. Tarik naik atas. Okey, akan bertembung dengan P1. E kuantiti kosong dan harga keseimbangan pada P1. Okey, jadi jumlah kos lebih besar sebesar ni. Okey, jadi kosong P1 F dengan Q0. Jadi dekat sini bila TC lebih daripada TR, maka dia akan mengalami kerugian firma tersebut. Atau satu lagi cara, pelajar boleh tengok kaitan AR dengan AC tadi. Okey, sini AC. Okey, mewakili TC. Dan sini AR mewakili TR. Okey, jadi kawasan yang dekat sini ni, kawasan yang kat sini ni adalah rugi sebab TC lebih daripada TR. Jumlah kos lebih daripada jumlah hasil. Jadi ini rugi. Ini kawasan rugi. Okey, seterusnya dah tahu ketiga-tiga tadi. Okey, seterusnya nak kaji pula berkaitan dengan kerugian yang kita perlu teruskan operasi. Okey, ataupun kita perlu membuat pilihan sama ada buka atau tutup operasi, dan seterusnya kita kena tutup operasi ataupun perniagaan sekiranya keadaan dalam rajah tersebut. Okey, jadi di sini saya nak maklumkan firma ni akan tutup operasi sekiranya firma ni sebenarnya dia akan lebih baik dia akan perlu tutup operasi sebab bila firma menanggung kerugian kos tetap sahaja, jadi dia perlu tutup operasi. Ataupun kalau dia rugi kos tetap dan juga ada sebahagian daripada kos berubah, lebih baik dia tutup operasi.
Jadi dekat situ kita boleh lihat berdasarkan rajah yang ada dekat sini. Okey, kita tengok keadaan bila macam mana dia rugi tapi dia firma ni boleh teruskan operasi. Okey, jadi seterusnya kita lihat tadi MC bertangent dengan bersilang dengan MR pada titik E. Okey, sebab kenapa kita kena cari situ? Sebab kita nak bermain dekat sini je, kawasan ni. Okey, jadi dekat sini harga keseimbangan P0 dan kuantiti keseimbangan Q0. Okey, kemudian dalam nak melihat keadaan rugi teruskan operasi ni dan juga membuat pilihan ataupun nak tutupkan operasi, kena tengok keluk ABC. Dia memainkan peranan penting keluk ABC ni. Okey, jadi dekat sini tadi untuk cari jumlah hasil. Okey, P0 darab dengan Q0. Jadi TR sama dengan AR darab Q0 ataupun P0 darab dengan Q0. Okey, ini sebesar ini dia punya TR. Okey, TC dekat atas. TC dekat atas. Jadi pelajar tahulah bila TC ke atas dia rugilah. Okey, dia rugi. Jadi ini keadaan rugi. TC sama dengan AC darab Q ataupun P1 darab dengan Q0. Okey, kenapa dia perlu teruskan operasi dekat sini? Okey, kita boleh tengok. Okey, sini adalah AC. AC tadi saya kata boleh dapatkan TC. TC adalah gabungan FC tambah dengan VC. Okey, nak dapatkan VC, tengok keluk ABC. Okey, ambil daripada sini kat P2 ni. Okey, sini Q0. Ini kawasan VC. Okey, tadi kawasan TC adalah atas ni. Ni kawasan TC semua ni. Ini kawasan TC. Okey, jadi VC tambah dengan FC, maka akan dapat TC. Okey, jadi dekat sini apa yang berlaku? Okey, ini tadi adalah dia punya jumlah hasil. Ni TR, jumlah hasil. Okey. Dia punya hasil ni dia boleh tampung kos berubah. Dan juga dia boleh tampung sebahagian daripada kos tetap. Jadi yang tak boleh nak tampung adalah sebahagian sahaja kos tetap. Okey, jadi daripada dia nak tutup operasi, kalau tutup operasi dia kena tanggung kos tetap sepenuhnya. Kalau macam ni keadaannya, jumlah hasil ni tadi dia dapat tanggung kos berubah dan juga dapat tanggung sebahagian kos tetap. Jadi dia rugi hanya sebahagian sahaja kos tetap. Jadi kalau macam ni keadaan ruginya, jadi firma boleh teruskan operasi. Lebih baik dia teruskan operasi daripada dia tutup operasi, dia kena tanggung semua kos tetap. Kalau macam ni sebahagian sahaja. Okey. Kedua, membuat pilihan. Okey, kalau tadi cara mudah nak tahu sama ada dia teruskan operasi ataupun tidak adalah kita nak tengok Okey. Tadi sini AR. Okey, ini kawasan AR mewakili TR. Okey, ini AC mewakili TC. TC lebih besar daripada TR, rugi. Okey, nak tahu rugi tu teruskan operasi ataupun tidak, tengok balik pada AR. Pas ABC. Kalau ABC-nya bawah daripada AR, okey, maksudnya firma tu perlu teruskan operasi walaupun dalam keadaan rugi. Okey, jadi yang kedua pula adalah membuat pilihan sama ada nak teruskan operasi ataupun tutup operasi. Okey, tengok yang kedua. Kita lihat persilangan MR sama dengan MC pada titik E. Okey, kuantiti keseimbangan Q0 dan harga keseimbangan pada P0.
Okey, di sini pelajar boleh tengok ini kawasan TR. Okey, P0 darab Q0. Ini kawasan jumlah hasil. Okey, dekat atas ni pula dia punya AC. Okey, AC kat atas ni. Okey, jadi AC mewakili TC, iaitu AC darab Q ataupun P1 darab Q0. Okey, jadi kita tahu TC adalah lebih besar daripada TR. Jadi akan mengalami kerugian. Okey, tengok balik pula pada ABC. Okey, ABC-nya dekat bertangen dengan AR. Okey, jadi maksudnya dekat sini jumlah hasil yang firma dapat tu dia boleh tanggung boleh tanggung ni lah VC, kos berubah. Tapi firma ni tak boleh nak tanggung kos tetap. Maksudnya kos tetap ni kerugian yang ditanggung. Jadi bila keadaan macam ni, okey, firma dia boleh buat pilihan sama ada dia nak teruskan operasi ataupun tutup operasi. Sebab yang ditanggung dia punya kerugian tu sama, iaitu kos tetap sepenuhnya. Okey, untuk cara mudah untuk tahu itu adalah pilihan sama ada nak tutup ataupun turutkan operasi. Okey, tadi pertama ini kalau AR mewakili TR, jumlah hasil. Okey, atas ni TC. Okey, ni TC bila AC darab Q ataupun P1 darab Q0. Okey, pelajar boleh tengok dekat sini ABC. ABC mesti bertangen dengan AR. Okey, jadi bila bertangen dengan AR, okey, maksudnya ini keadaan firma boleh pilih sama ada nak tutup ataupun teruskan operasi. Okey, seterusnya adalah untuk tutup operasi. Okey, jadi pertama sekali sama je MR sama dengan MC. Lepas tu tentukan titik keseimbangan bila MC bersilang dengan MR pada E ataupun E0 kat situ. Okey, kuantiti keseimbangan Q0 dan harga adalah P0. Okey, jadi seterusnya pelajar nak tentukan dia punya jumlah hasil kat sini pada AR. Okey, AR sama dengan TR sama dengan AR darab dengan Q0 ataupun P0 darab dengan Q0. Okey, akan dapat jumlah hasil. Okey, kemudian dekat situ pelajar boleh tengok kalau AC. Okey, cari selari dengan E tadi, tarik tepi. Ini P1. Okey, jadi sebesar ini adalah TC. Okey, tadi ni adalah TR. Jadi TC lebih daripada TR, rugi. Okey, lepas tu pelajar kena tahu seterusnya kaitan dengan ABC tadi. Okey, ABC ni dia berada di tengah-tengah antara AC dengan AR. Okey, jadi dekat sini ABC ni mesti berada di atas daripada AR dan di bawah daripada AC. Okey, jadi dekat sini keadaannya maksudnya jumlah hasil ni tadi, iaitu TR ni tadi, dia tidak dapat tampung sebahagian daripada kos berubah. Hanya dapat tanggung sebahagian sahaja kos berubah, dan selebihnya tu dia punya firma tak dapat nak tanggung dia punya VC, iaitu kos berubah, dan juga firma tak dapat nak tanggung kos tetap. Ada dua lah dekat sini, maksudnya tak dapat nak tanggung kos tetap, tak dapat nak tanggung kos berubah. Okey, jadi lebih baiklah firma ni tutup operasi. Sebab kalau dia teruskan operasi, dia rugi yang terlalu banyak lah kat situ, sebab dia kena tanggung kos tetap dan sebahagian daripada kos berubah. Tapi kalau dia tutup operasi, saya dah bagi tahu tadi, kalau dia tutup operasi dia hanya tanggung kos tetap sahaja. Jadi lebih baiklah dia tutup operasi. Okey, jadi dekat sini cara mudah nak tahu itu adalah keadaan rugi tutup operasi. Okey, AR pastikan dekat bawah, iaitu mewakili TR.
Okey, ABC berada di atas daripada ER, tapi di bawah daripada AC. Okey, jadi bila ABC berada di tengah-tengah, maksudnya firma tu kena tutup operasi. Okey, dan yang seterusnya untuk pasaran persaingan sempurna berkaitan dengan penentuan keseimbangan jangka panjang firma PPS. Okey, iaitu syarat keseimbangan firma sama saja, MR sama dengan MC, cuma kat sini adalah berkaitan dengan jangka panjang. Berkaitan dengan jangka panjang, okey, pelajar boleh tengok syarat keseimbangan firma iaitu LMR sama dengan LMC. Okey, dalam jangka panjang ni firma PPS hanya mengalami untung normal sahaja. Pelajar boleh tengok sini kan, AR mewakili TR. Okey, dekat sini LAC mewakili TC. Jadi bila TC bertangent dengan TR, maksudnya jumlah hasil tadi 0P0E Q0 tu sama dengan kawasan dengan TC. Jadi bila TR sama dengan TC, maka untung yang diperoleh adalah untung normal. Jadi ingat, untuk jangka panjang PPS punya firma hanya memperoleh untung normal sahaja. Cari dulu dia punya MR sama dengan MC macam saya sebut tadi tu ya. Okey, jadi sini MR, kat sinilah awak nak tentukan jumlah hasil dengan jumlah kos kawasan dia. Okey, jadi untuk seterusnya berkaitan dengan pasaran monopoli, kita akan pergi pada hari berikutnya lah untuk penjelasan pasaran monopoli. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.